kita kuat mana. Lah orang baru cerita kita sikit-sikitnya, yang tu pun kita apa cerita kok tu. Mana mungkin. Kalau kita hidup zaman Nabi, yang cerita kat kita tu Nabi. Nabi cerita baru saja lepas naik Natal pi Baitul Maqdis. Mau haru kita pi balik malam. Namanya di situ kita kena rasa syukur. Kita duduk pada zaman sekarang ni yang kita terima Nabi dalam keadaan kita hanya mendengar, cukup. Memadai dengan keimanan kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi. Kerana kita tak diuji. Kalau kita duduk zaman Nabi, berat. Kita tak tahu, silap-silap nama kita duduk kat munafik. Silap nama kita duduk kat musyrikin. Tapi kita dibangkitkan zaman sekarang ni, kita kena rasa syukur. Inilah yang kita sebut sebagai berjalan di atas takdir. Ataupun kita menerima ketetapan Tuhan yang mana Tuhan kata kamu layak untuk hidup zaman sekarang, bukan hidup zaman sebelum tu. Dan kita pula tak boleh minta moga-moga. Bukan tak boleh, boleh. Cuma kita takut. Ada setengah daripada kita yang minta hidup sehingga kepada zaman Nabi Allah Isa alaihi salam. Zaman Nabi Isa diturunkan, kita nak hidup zaman tu. Ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sekalian, kena ingat, zaman tu lagi kuat fitnah daripada zaman dulu. Zaman ke depan nanti ni Dajjal mai turun kepada kita, mai tawarkan kepada kita yang kita duk rasa kita boleh tolak lah ni. Zaman nanti belum tentu. Dia buat main mah, dia buat main kereta, dia buat main benda hak kita nak, tambah dia buat main jelmakan mak dan ayah kita pula depan kita. Habis meta. Jadi kamu nak hidup zaman tu, ulama minta kepada Allah mati sebelum zaman Dajjal keluar. Tok-tok guru kita minta mati sebelum Dajjal keluar. Anak-anak muda kita hak duk pegang senjata, hak duk kuat bersilat, depa minta depa hidup zaman tu sebab nak berperang dengan tentera Imam Mahdi. Hebat. Tak salah nak minta lagu tu, tapi kena tengok tilik iman kita dulu. Kalau sekarang pun iman kamu sak benak, sak tidak benak, sak benak, sak tidak benak, kamu nak hidup pada zaman tu, letih macam tu. Bukan kita tak setuju, kita setuju. Kalau boleh kita pun nak hidup zaman tu, kita nak tengok muka Nabi Isa, nak tengok muka Imam Mahdi terus kalau kita nak. Tapi kuatkah kita untuk hidup pada zaman tersebut? Zaman lah pun kita tak kuat. Anak baru tinggal, kita tak balik rumah sebulan pun kita teriak tak berlagu. Zaman nanti suami yang akan tinggalkan kita. Kerana suami akan pilih Dajjal, boleh jadi. Tak. Jadi kita minta wal'ayazubillah, kalau boleh Tuhan matikan kita sebelum kita hidup pada zaman Dajjal dan juga Nabi Isa diturunkan. Bukan kita tak mau zaman tu, kita nak zaman kegemilangan Islam. Cuma kita tak tahu iman kita kuat mana. Yang kita boleh doa sekarang, anak cucu cicit kita ni kuat untuk hadapi zaman ke depan. Yang tu ya. Kalau kata kita juga bertemu dengan zaman tu, kita doa kepada Allah, moga-moga kita terhindar daripada fitnah Dajjal. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr, wa na'udzubika minal fitnatil masihid dajjal, wa na'udzubika minal fitnatil mahya wal mamat. Itu doa yang kita baca, sunat kita baca lepas daripada kita baca tahiyat akhir sebelum kita beri salam. Nampak? Jadi kita terus kepada perbahasan kita. Qala musannif, menjelang Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, puterinya Sayyidah Aisyah menghampirinya dan duduk di sebelah kepala ayahnya sambil menangis. Dia berkata, wahai ayahku, sungguh benar apa yang dikatakan orang-orang terdahulu. Demi umurmu, kaya tidak bermanfaat kepada seseorang jika suatu ketika nafasnya telah menyesak di dalam dada. Ini seperti mana yang Allah Ta'ala rakamkan dan buktikan kepada Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin watab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta benda tak jadi jaminan untuk dia selamat dunia, selamat akhirat. Harta benda yang kita duk genggam sekarang ni, lepas ni yang kita akan lepas terus, yang kita tak boleh masuk kubur, benda tu tak ada manfaat langsung pada orang yang mati. Tak ada manfaat. Melainkan manfaat itu diguna pakai oleh anak cucu cicit kita dan diguna pakai pada jalan yang boleh menghasilkan pahala pada kita. Kita tak tahu anak kita rambut sama hitam, tapi hati mereka kita tak tahu. Kalau kita ada, mereka manis muka dengan kita. Nanti kalau kita tak ada, boleh jadi berubah warna muka mereka. Tak, lah mereka manis muka dengan kita, reta benda kita pun mereka buat macam tak kacau. Mereka tak kacau, tapi mereka tahu reta kita, tanah kita, mereka tahu banyak mana, mereka tahu. Lepas tu duit pencen kita, mereka tahu.
Mereka tahu belakang semua tu. Ya mungkin sekarang mereka masih bermanis muka dengan kita. Nanti kita tak tahu lagu mana. Baik, kalau kata harta itu diguna pakai pada jalan yang baik, anak kita guna harta kita ni salur buat wakaf, buat benda elok tak apa. Tapi kalau duk jadi hasil rebut, dia ambil tanah kita, dia pergi jual pula untuk kelebihan dan kepentingan diri dia, kita tak tahu. Jadi kerana itulah disebut oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, demi umurmu, apa dia? Kaya tidak bermanfaat kepada seseorang. Tak ada manfaat langsung kekayaan. Ada manfaat tak? Ada, kalau digunakan pada jalan yang baik. Jika suatu ketika nafasnya telah menyesak di dalam dada, seperti mana yang kita bincangkan, kata Sayyiduna Amru Al-As radhiyallahu taala anhu, bila mana anak dia tanya kan, hak mula-mula dulu, ayah cerita kat saya bagaimana keadaan sakaratul maut. Ayah dia kata, serupa bukit duk atas dada, lubang nyawa daripada besar ni jadi besar lubang jarum. Besar lubang jarum, nak nyawa pun tak boleh. Waktu tu kita tak ingat siapa dah. Tak, waktu tu tak ingat siapa dah. Yang kita ingat hanya kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan bersedia ataupun tidak bersedia. Nabi bosan dengan kehidupan dan Nabi minta untuk kematian. Oh, Nabi bosan dengan kehidupan, Nabi minta dengan kematian. Baik. Syair ini ditujukan kepada Hatim As-Sa'i, di mana kedermawan dan kebaikan hatinya sudah tidak berguna lagi, memandangkan dia tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian sepanjang hidupnya. Oleh sebab itu anaknya yang bernama Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayahku sentiasa menjamu tetamu, membantu orang ramai dan selalu menolong kesusahan orang lain. Adakah itu semua memberi manfaat di sisi Allah Ta'ala?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, sebab ayahmu melakukan semua itu bukan kerana Allah dan dia hanya memperolehi balasan di dalam dunia sahaja." Ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah, orang macam ni bila mana dia berhadapan depan Allah, bukan manusia yang sebut tapi Allah yang sebut. Kazzabta, hang pemohong. Kazzabta, kamu mohong. Dia mendakwa depan Allah, wahai Allah, ketika mana saya hidup atas dunia, saya punya harta yang banyak, saya selalu bersedekah, saya selalu beri, saya belanja orang makan, mai mana wakaf semua saya bagi, tak kira apa duit saya bawa keluar, tak kisah. Dan kata Allah Ta'ala, kazzabta, kamu pemohong. Ya sungguh dengan perbuatan kamu tadi ni, kamu beri sedekah, kamu buat masjid, kamu bagi ke anak yatim, sungguh. Tapi yang kamu buat bukan kerana Allah. Yang kamu nak ialah kamu dinilai di mata masyarakat, di mata manusia sebagai dermawan. Maka yang kamu akan dapat ialah nama dermawan itu. Tuh, dermawan Al-Fadil Ustaz, Masya Allah, Tabarakallah. Dermawan Al-Fadil sekian-sekian. Kita sebut nama Al-Fadil ke tak apa, dermawan Datuk sekian-sekian, oh hebat dia, mana anak yatim semua dia bagi. Tak, depan Tuhan dia tak boleh murung. Pasal yang akan membenarkan dan menipukan dia ialah Allah. Allah Ta'ala yang akan membenarkan apa yang dia cakap, dan Allah Ta'ala yang akan menipukan apa yang dia cakap. Hang mohong, maka tempat dia dalam neraka Allah. Seperti mana berlaku kepada siapa? Ni, Hatim As-Sa'i. Ni contoh yang kita boleh nampak. Jadi nak sedekah pun kena tengok. Pasal itu dipesan kepada kita, kalau nak bersedekah, pastikan tangan kiri tak nampak. Tangan kiri yang paling hampir dengan kanan. Banyak-banyak tangan yang selalu kita bersama, banyak-banyak tangan kanan yang selalu bersama dengan tangan kiri. Itu ialah sebagai satu simbolik, jangan bagi tangan kiri nampak. Apatah lagi kalau dunia yang tahu kita bagi. Tak. Orang yang ada tasawuf, keimanan dalam hati dia, dia tak perlu uar-uarkan pun apa yang dia sumbangkan. Tak perlu pun. Nanti Allah Ta'ala yang tolong buka kat dia. Allah Ta'ala yang tolong buka kat dia. Bukan bermakna dengan kita duit banyak kita boleh bagi, masuk media massa, Alhamdulillah hari ini berjaya sekian. Tak perlu cerita pun kat orang ramai. Benda tu boleh hasil hasad orang ya. Penyakit yang paling manusia takut sekali, yang kita kena takut, penyakit hasad. Hasad boleh punca bunuh. Hasad boleh punca ain. Hasad. Sebab tu tak boleh tunjuk kemewahan kita di depan khalayak orang.
Kalau kita diberikan kemewahan, ucap syukur dengan Allah ya. Kalau kita ni memang duk rajin sedekah, kita sedekah, tak usah duk cerita berapa ribu, tak usah cerita berapa ringgit. Tak usah duk cerita pun kita sedekah. Tak usah duk cerita pun kita berwakaf, tak perlu cerita ke orang pun. Pasal itu boleh hasil hasad. Dan setiap perkara yang hasad pasti akan ada yang mahsud, orang yang menghasad kita. Setiap perkara tu ada hasad dia. Jadi kena berhati-hati. Tak perlu pun kita nak war-warkan kepada dunia yang kita ni bagus. Takut bila kita duduk depan Tuhan, Tuhan kata kita muflis. Pasal apa? Pasal niat kita bukan nak dapat perhatian Allah, tapi niat kita nak dapat perhatian manusia. Rugi tu. Rugi mampu. Tak. Ma'aqna anhu maluhu wa ma kasab. Tak. Terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu habba'an manthura. Dan kami hadapi semua malam. Amalan. Dan kami hadapi semua amalan yang mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ini boleh jadi sebagai maklumat, dan kita boleh jadi sebagai kita punya, orang kata apa, dalam bahasa dia, panduan tu satu. Dia macam kita lekat dekat pintu rumah kita. Bila kita keluar, kita sedar, nak buat amal ingat, jangan buat amal kerana manusia. Macam orang kata kan, mai semayang jemaah kerana manusia akan bawa syirik. Tak mai semayang jemaah kerana takut, takut dengan manusia, dia akan bawa kepada boleh. Buat kerana manusia, syirik. Kalau tinggal kerana manusia, benar baik ke? Tapi tak main jemaah. Pasal apa tak main jemaah? Tak mahu, ya orang kata aku ni apa pula. Riak ah. Riak ke syirik? Mana satu ni? Riak. Tinggal kerana manusia riak. Kau buat kerana manusia riak. Buat kerana manusia tu riak, tinggal kerana manusia syirik. Kenapa? Kerana kita takut kepada Allah. Tapi kalau takut selain daripada Allah, syirik. Nampak? Buat kerana manusia ni pasal apa? Main-mayang. Orang tak tanya hati kita, orang tanya zisan kita. Jadi kita ni alhamdulillah main-mayang ni pasal bukan apa. Kalau kita tak main-mayang, orang tua-tua apa kita tak main-mayang. Dia orang kata apa pula? Kita ni mana duk dah cuti dah. Tiba tak main-mayang. Orang kata kat kita tak best lah lagu tu. Jadi main semayang kerana manusia, riak. Kalau tinggal semayang kerana manusia, ni awak tak pergi main jemaah, malah aku. Kalau dak apa pasal tu ingat aku duk pergi mesti jadi imam. Tak pun aku duk soh tamu, orang duk kata kat belakang. Buat rajin boleh. Dia bawa sempoi boleh pipi azan. Tinggal kerana manusia, maka akan jadi syirik. Nampak? Beringat. Jadi semua tukik dengan hati belakang. Tak mau jadi apa dah? Faja'alnahu haba'an manthura. Seperti mana debu yang berterbangan, tak ada nilai amalan dia buat. Makna syair tersebut, demi Allah kekayaan, pangkat, kedudukan tidak akan memberi sebarang manfaat jika nafas sesak di dalam dada, atau jika nyawa sudah sampai ke tenggorokan, atau jika sakaratul maut telah menjelma. Kan ulama sebut dua penyesalan yang takkan kita dapat balik. Kalau kita menyesal, kita boleh dapat balik. Nyesal lah aku pasal aku tak, kita boleh usahakan balik. Tapi dua penyesalan ni kalau dah berlaku tak boleh patah balik dah. Yang pertama, ketika mana roh berada di halqum kita. Yang keduanya, ketika mana terbit matahari daripada sebelah barat. Dua keadaan tu manusia menyesal, dia tak boleh patah balik lah. Dia tak boleh minta nak buat amal soleh apa semua, tak boleh. Pasal tak dikira. Mendengar syair itu, Sayyiduna Abu Bakar menoleh ke arah Sayyidah Aisyah dan berkata, wahai putriku tercinta, janganlah kamu mengatakan seperti itu, tetapi katakanlah, waja'at sakaratul mauti bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Setelah Sayyiduna Abu Bakar meninggal dunia, ahli keluarganya mencari harta untuk keluarganya.
Bukankah dia seorang khalifah dan dunia berada dalam genggaman tangannya? Ini soalan. Dia seorang khalifah, patutnya banyak harta, tapi pasal apa tak ada harta langsung? Ahli keluarga dia jadi susah bila meninggal ayah dia, kena cari harta sendiri pula. Tengok. Namun ternyata mereka hanya menemukan seekor baral betina. Harta benda yang ditinggalkan oleh Sayyiduna Abu Bakar, seekor baral betina. Nampak? Baral ni tengah-tengah di antara lembu dengan kambing. Lembu seolah-olah macam lembu kacuk kambing, seolah-olah. Tengah di antara, bukan kambing, lembu dengan keldai. Lembu dengan kambing lah. Lembu kacuk dengan keldai jadi baral, seolah-olah gitulah. Baral ni duduk tengah-tengah. Bukan lembu, kuda. Apa yang merapu tu? Kalau lembu dengan kambing tu dah tahu apa. Kuda dengan keldai jadi baral. Jenuh padam nak kali. Kuda dengan keldai jadi baral. Lembu dengan kambing tu jadi apa? Bangau. Tu dia. Ni semua tension pasal jam ni. Boleh buat kutu 5 line semua nak masuk pi belah jambatan. 5 line. Aina aqluhum, mana akai depa? Lepas pada tu semua orang pecut pasal hak ni ada nak pi tandah ke apa saya tak tahulah. Tekan habis diri tekan tu. Saya nak cepat. Ya Allah ya Tuhanku, nampak saya ingat kereta saya nak minta sumbangan untuk jadikan tayar tu macam inspektor gadget. Ya Allah. Boleh kapal terbang lagi bijak. Nak buat macam ni, kena buat apa? Baik, terus. Namun ternyata mereka hanya menemukan seekor baral betina dan 2 helai pakaian. Ni nak sebut bahawasanya Sayyidina Abu Bakar dia tak tinggal nak tampar pun kat anak isteri dia. Dia tinggal seekor baral betina dengan 2 helai pakaian. Kalau kita baju kita di rumah tu bermari-mari lah. Jangan sebut baju orang lain, baju kita semua sama ya. Kasut lebih banyak daripada kaki yang duduk dalam rumah. Kasut lebih banyak daripada kaki duduk dalam rumah. Orang lelaki boleh gelak pasal dia tahu bini dia lagu mana. Tudung macam nak pakai dekat 3 kepala. Pakai dekat 1 kepala tu ya. 7 hari duk ulang 7 tudung ya. Hak baki pada tu kalau orang minta nak buat lapik meja tak bagi. Ni nak guna nak pakai tapi tak pakai pun. Dia serodok tak orang. Tu dia. Benar betul lah. Mujur ada orang menyatakan kebetulan dia. Lebih menyedihkan lagi, Sayyiduna Abu Bakar berkata menjelang kematiannya, kafanilah aku dengan sehelai bajuku, sementara baral betina dan baju yang satu lagi serahkan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ingat bolehlah sekok baral tina. Abuan bela bagi lahir anak, tengok sekali wasiat bagi kat orang lain pula. Makna anak isteri tak ada apa. Pesan Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, bertakwalah kepada Allah, semoga kematianmu tidak sesukar seperti yang aku hadapi ketika ini tu. Barang hanya ada sekok baral dengan 2 helai pakai. Dia kata susah dah nak mati tu. Kita ya Rob. Anak kita tak larat kira baju. Anak kita tak larat kira baju. Dan kita pun nak bagi ke orang pun tak tahu nak bagi mana satu. Tak. Tapi jarang-jarang berlaku lah. Nanti ayah nak mati, motor ayah duk naik macam basikal tu, bagi ke Ustaz Dufri lah. Anak dia duk lama dah. Motor ni pak aku mati boleh dah aku ni seronok ni buat rempik. Allah motor duk bawa hak naik macam basikal tu je pun. Hak tu pun nak buat rempik. Tak kena tak kata kat siapa-siapa lah. Cuma nak abang kata hak tu pun nak berebut. Tak, wakah lah, wakah kat orang tak larat kat ni. Ada tengok orang tua tak larat, bagilah kat dia kan. Buan dapat pahala kot kita ke. Jangan dia pun dapat, dia pun sekali-sekali dengan dia rempik, tak boleh baik. Sebaik sahaja baral betina dan sehelai pakaian itu diterima Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia duduk sambil menangis dan berkata, sungguh kamu telah menyusahkan para khalifah setelah kewafatanmu, wahai Sayyidina Abu Bakar. Udah sebab kita dengar. Sayyidina Abu Bakar, dia meninggalkan kesusahan kepada khalifah lepas pada tu pula. Hang tinggal seekor baral betina dengan 2 helai pakai.
Hang tak tahu kat kami ni berapa banyak baju dalam rumah. Hak kami tak tahu kami nak tinggal datang apa kat anak isteri. Takkan kami nak gadai semua, kami nak tinggalkan semua dan kami masuk dalam kubur dalam keadaan apa pun kami tak bagi kat ahli keluarga. Nampak? Khalifah lepas pada tu dia rasa berat. Sayyidina Umar menangis meratapi perkara tersebut. Lagu mana aku nak tinggal apa? Nak tinggal apa Takkan kalau kata dia tinggal seekor baron, aku tinggal kancil seekor. Tak boleh. Satgi terlalu lebih pada Sayyidina Abu Bakar. Jadi khalifah lepas pada tu dia berasa berat dengan tanggungjawab satu, yang kedua dia berasa kalaulah Sayyidina Abu Bakar boleh buat benda ni, takkan kami tak boleh buat. Tu Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah dia tinggal apa pada anak isteri dia? Rasulullah dia tinggal apa pada sebelah? Berapa orang isteri yang Rasulullah tinggal? Masa Rasulullah wafat, berapa orang isteri yang masih hidup bersama Rasulullah? Siapa boleh jawab? Masa Rasulullah wafat, Rasulullah tinggal berapa orang isteri dan berapa orang anak? Tu dia. Kita duk tahu dia tinggal hak tu ya. Isteri Nabi berapa orang yang wafat masa hayat Nabi? Masa hayat Nabi. Yang wafat ketika mana hayatnya Nabi. Berapa orang wafat? 2 orang. 2 orang. Yang pertama Sayyidah Khadijah. Yang kedua saya yang tahu isteri Nabi yang ke-6 Sayyidah Zainab. Jadi Zainab ke? Wallahualam min zalik kalau silap. Jadi ada 2 orang isteri Nabi yang Nabi tinggal ketika mana Nabi wafat. 2 orang. Jadi Nabi telah meninggalkan isteri Nabi sebanyak 9 orang ke 10 orang? 9 orang. Karena isteri Nabi sepakat ulama kata sebelah. Ada ulama kata ada 12 orang, termasuk isteri Nabi yang nama Raihanah binti Syam'un daripada bangsa Yahudi. Tapi yang tu tak dikira, setengah ulama tak kata tak kira. Baik, kalau kita kira sekali, isteri Nabi yang ditinggalkan oleh Nabi setelah kewafatan Nabi ada 9 atau 10 orang. Kalau saya sebut 9 orang, kalau isteri Nabi yang riwayat kata 11 orang. Kalau yang 10 orang, isteri Nabi yang orang kata ada 12 orang. Baik. Berapa orang anak Nabi yang Nabi tinggalkan? Yang masih hidup ketika mana hayat Nabi? 3 orang meninggal dah. Mending, hak laki. Laki 3 orang lah. Takkan kena nyanyi. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Dan nyanyi juga orangnya. 3 meninggal. Okey, lagi 4 orang perempuan. Okey. Berapa orang yang meninggal ketika mana hayat Nabi? Siapa yang meninggal? Siapa yang hidup? Yang meninggal jelas. Yang meninggal jelas isteri pertama kepada Sayyidina Osman. Betul tak? Tu dia. Isteri pertama Sayyidina Osman, Ruqayyah, meninggal waktu hayat Nabi ke lepas Nabi wafat? Kalau dia meninggal waktu hayat Nabi, saja ni teka-teki. Kalau dia meninggal waktu hayat Nabi, maka macam mana dia boleh mendapat gelaran orang yang memiliki 2 orang puteri Nabi? Siapa yang beli gelaran tu? Nampak? Jadi anak Nabi yang meninggal ketika mana hayat Nabi 4 orang, yang hidup 3 orang. Yang hidup 3 orang. 3 orang yang masih hidup ketika mana hayat Nabi. Sayyidah Fatimah meninggal selepas hayatnya Nabi, selepas wafatnya Nabi berapa bulan? Berapa tahun? Hanya setengah ulama kata 8 bulan dia ada hidup. Kemudian dia wafat. Pasal Nabi kata kamu akan pergi selepas daripada aku pada tempoh yang tidak lama. Sekejap dah mati pula. Jadi kalau kita baca kronologi ni seronok maknanya, sebab tu kita kena baca kronologi sirah berkaitan dengan Nabi SAW. Saya ada satu kitab yang saya guna pakaikan kitab tersebut di 4 buah surau dan 1 buah masjid, 3 buah surau. Jadi kita duk baca kitab namanya Bushrul Labib bi Syama'ilil Habib, kitab Jawi karangan Tuan Guru Syekh Abu Bakar Palestin. Kitab tu kitab Jawi, tapi bila kita baca bermula daripada kehidupan Nabi, cerita berdetail terus. Datuk Nabi Abdul Muttalib ni riwayat hidup dia macam mana, Abdullah riwayat hidupnya macam mana, Hashim riwayat hidupnya macam mana. Cerita pasal atuk Nabi 3 pertemuan. Setiap isteri Nabi dibahaskan satu persatu. Dalam kitab tu dia ringkas tapi saya yang jadi panjang.
Bahas satu-satu, cerita jalan hidup terus. Kata jalan hidup, wafat bila, umur berapa wafat, kahwin dengan Nabi umur berapa. Semua tu. Macam mana boleh kahwin dengan Nabi, apa sejarah berkaitan dengan dia, siapa laki pertama dia, laki dia jadi apa, pasal apa jadi duda, janda apa semua. Ada cerita dia. Nanti di ke depan ni bila habis kitab ni. Tengok kitab. Jangan tengok kitab, tengok muka surat sebelah pun nampak kecil betul. Macam baca surat khabar. Sebab tu saya guna pendekatan untuk tidak baca terus. Saya guna pendekatan untuk syarahkan juga. Kalau kita baca terus, jangan kata ibu ayah jemu, saya pun jemu juga. Jemu juga kalau kita baca surat khabar kecil-kecil ni kan. Surat khabar pun tak macam ni. Ada agak gambar ni, tak ada gambar langsung. Tu dia. Jadi ibu ayah semua kena sabar. Terus. Maksudnya demi Allah, sesungguhnya khalifah dan pemimpin setelah kamu pasti merasakan kesusahan untuk mentauladani kepribadian dirimu dalam menjalankan amanah. Oleh yang demikian, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dan lainnya menceritakan bahawa pada setiap pagi Sayyiduna Abu Bakar keluar dan mendatangi perkampungan yang terletak di pinggiran kota Madinah untuk menyaksikan secara langsung keadaan rakyatnya. Ini salah satu daripada ciri-ciri pemimpin. Lah nak dekat PRN dah. Undi pemimpin yang kita nampak dia punya tanjak dan juga kepribadian, kewibawaan dia ni macam Sayyidina Umar buat, Sayyidina Abu Bakar buat. Bukan duk kira hak duk dalam kampung, dalam taman tu, hak duk pinggir-pinggir hak duk dalam kampung sungguh-sungguh hak betul-betul tak kenal dengan makan minum dia pun kita tak tahu macam mana. Hak tu yang kita kena cari first. Dia mendatangi seorang perempuan tua yang buta dan keadaan kehidupannya amat memprihatinkan. Dia menyapu rumah, memasakkan makanan dan menyiapkan minuman susu untuk perempuan tua itu. Setelah itu barulah dia kembali ke kota untuk menjalankan aktiviti hariannya. Siapa yang buat ni? Sayyidina Abu Bakar. Orang tua tu dia kenal ke? Tak kenal pun. Orang tua perempuan tu kenal dia ke? Tak juga. Setengah riwayat kata inilah orang tua yang dulu pernah cerca Rasulullah. Setengah riwayat kata macam tu. Setengah riwayat kata ni orang tua lain ni. Tapi disebabkan ada rakyat yang masih susah macam ni, maka Sayyidina Abu Bakar tawarkan khidmat dia untuk bantu perempuan ni. Dia buat pada waktu lepas subuh, dia bantu wanita tua, kemudian dia jalankan urusan dia sebagai seorang pemimpin. Inilah sifat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia seorang mujahid besar dan khalifah Rasulullah SAW. Ustaz, tak boleh samakan kita dengan Sayyidina Abu Bakar. Memang tak disamakan. Tak sama langsung kita dengan Sayyidina Abu Bakar. Tapi sekurang-kurangnya kita meneladani sikap dan cara dia. Tak. Ekoran itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu sentiasa mencari Sayyidina Abu Bakar. Memandangkan dia selalu menghilangkan diri setiap pagi hari. Pada suatu hari Sayyidina Umar memasuki ke dalam rumah perempuan tua itu, sedangkan Sayyidina Abu Bakar sudah pun pergi kerana telah menyelesaikan tugasnya berbakti kepada perempuan tua tadi. Lantas Sayyidina Umar bin Al-Khattab bertanya kepada perempuan tua itu, "Siapakah kamu?" Dia menjawab, "Aku seorang perempuan buta lagi bernasib malang. Suamiku meninggal dunia sejak beberapa tahun lalu. Aku hidup seorang diri kerana tidak ada keluarga yang membiayai kehidupanku, melainkan seorang lelaki yang baru saja keluar dari rumahku ini." Sayyidina Umar bertanya lagi, "Adakah kamu mengetahui siapa lelaki itu?" Perempuan ni kenal tak? Tak kenal perempuan tu. Dia menjawab, "Demi Allah, aku tidak mengenalinya sama sekali." Sayyidina Umar bertanya, "Lalu apakah yang dia lakukan di sini?" Maka kata perempuan tadi, "Dia menyapu rumahku, menyediakan minuman susu dan menghidangkan makanan untukku." Sebaik sahaja Sayyidina Umar mendengar keterangan perempuan tersebut, dia duduk sambil menangis kerana terharu melihat amalan seorang khalifah yang luar biasa itu. Ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah, sebab kita baca, seorang khalifah, seorang pemimpin yang berjiwa besar, turun berjumpa dengan rakyat dan masyarakat untuk memberikan pertolongan dan khidmat yang begitu. Tak, kita ni Masya Allah, tabarakallah, kesenangan kita banyak tapi kita kurang bantu orang. Tak, gitu. Sayyidina Umar pun teriak. Kita kalau tak teriak, gerah betul hati kita. Tak. Salam sejahtera sentiasa tercurah ke atas Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq bersama-sama golongan yang diabadikan Allah. Semoga Allah meredainya bersama-sama orang-orang siddiqin. Semoga mengumpulkan kita bersama kelak di suatu negeri
kemuliaan milik Tuhan semesta alam. Itulah mati, tiada seorang pun yang dapat terselamat daripadanya. Saya bercakap sampai pukul 11 boleh tak? Boleh ha? Itulah mati, tiada seorang pun yang dapat terselamat daripadanya. Jika keranda menghumbankan seseorang, datanglah seorang lagi, kami hanya berharap semoga selamat dalam menempuhnya, dan semoga harapan kami ini tidak menjadi sia-sia belaka. Kami bangun istana-istana dan gedung-gedung pencakar langit, padahal kami tahu bahawa kami pasti binasa dan akan mati. Hanya kepada Allah kami mengadukan keresahan hati ini. Setiap hari kematian menjadi nasihat yang bermanfaat. Ini salah satu daripada syair yang diungkapkan menunjukkan bahawasanya kematian ini akan menjadi perkara yang mengerikan dalam kehidupan seseorang. Tu. Macam mana sekalipun yang kita tinggalkan atas dunia, pasti kita akan binasa. Yang kita bina atas dunia, pasti kita akan binasa, dan barang yang kita bina juga akan binasa. Yang kita harapkan ialah nasihat dan ilmu yang boleh menjadi sebagai amalan untuk kita kuatkan. Kita ada amal tak? Ada ilmu dah ada. Cuma kena ada nasihat sebagai penguat untuk kita buat. Betul ya? Ilmu ada. Tahu tentang amalan-amalan. Tak. Cuma lah kita perlukan nasihat daripada orang untuk galakkan kita buat amalan tadi. Tak. Kalau tak diajarkan kepada kita tentang amalan, tak diberikan kepada kita dorongan untuk kita buat amalan, maka kita takkan buat. Sebab tu ibu ayah kena rasa syukur duduk dalam komuniti yang macam ni. Saya yakin orang yang duduk dalam komuniti macam ni, amalan tu sentiasa dikongsikan, sentiasa diberikan. Ni aku ada amalan ni baru dengar tadi dalam YouTube, main nak kongsi seorang sikit. Jadi amalan tu dia berasa kalau dia kongsi dengan orang lain buat, kalau dia tak buat pasal rugi, jadi dia akan buat sama-sama. Cuma kena ingat, jangan sampai amalan tadi ni memberatkan kita dan membosankan kita. Tak, ada amalan yang kita buat sampai kita bosan dan beratkan kita, macam solat. Solat bila lama-lama buat, kita nak buat perbuatan tu perbuatan yang sama. Ada tak perbuatan lain? Esok mayang cara bunyi pula, tak ada. Perbuatan dia still sama. Allahu Akbar. Lama-lama dia akan dimalal. Malal pasal apa? Pasal dia tak rasa manis masa semayang. Jadi dia semayang mesti Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dia nak habis selesai, dia nak selesai tanggungjawab. Jadi jangan kita jadikan amalan tu sampai membosankan kita. Tak. Cara tidak membosankan dalam amalan, kena mengaji. Bila kita mengaji, kita akan ada satu improvement yang baru. Contoh macam saya sebut. Dulu saya kurang baca surah Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Dulu saya teramat kurang untuk membetulkan bacaan Fatihah, sehingga bila kita sembahyang kita rasa macam baca tu biasa. Dulu saya kurang membetulkan pergerakan dalam rukuk saya. Lah kita nak bagi dapat rukuk, saya lah umur muda, saya nak bagi dapat rukuk 360 kan, 90 darjah. 90 darjah, kita nak bagi dapat rukuk tu 90 darjah, maka kita akan usaha untuk bagi dapat. Kita nak cuba tahiyat akhir, duduk dalam keadaan yang tak lenguh kaki. Orang muda macam saya kan, kadang-kadang duduk jadi lenguh, duduk macam tak kena, kadang-kadang dia main tarik orak kan. Jadi usaha tadi akan bertambah untuk meningkatkan kualiti dalam ibadah sekiranya kita mengaji. Dan dalam masa yang sama kita mengaji pula dengan perkara-perkara sunat yang boleh ditambah dalam ibadat solat kita. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, dan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Tambah. Waktu kita nak habis waladdallin, amin. Dalam otak kita sekali, aku tak mau terlepas sekali tu. Rabbana walakal hamd dan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Tak mau terlepas tu. Jadi waktu tu kita akan semayang dengan kualiti yang paling terbaik. Pasal kita dah usaha dah betul dah ibadat bacaan kita. Kemudian bacaan surah lazim kita. Dulu kita duk baca surah yang sama, qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Tu dah selalu dah. Cari surah yang baru pula. Maka di situ yang kita kata tambah nilai kualiti dalam ibadah solat kita. Sebelum ni kita sembahyang duha tak sembahyang. Rakaat pertama kita baca wadduha, rakaat kedua kita baca qul huwallahu ahad. Tukar pula. Rakaat pertama baca wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Belajar ngapai pula. Nanti nak sembahyang duha lagi rasa seronok. Pasal apa? Kita dah boleh hafal surah yang kita tak pernah hafal. Kemudian rakaat kedua baca wadduha wal laili iza saja. Ada keberkatannya. Kemudian mayang sunat sebelum
Subuh duk baca apa? Alam nashrah laka sadrak, kan ada kemuliaan dan kelebihan dia orang yang baca ayat tersebut. Jadi kita akan berusaha untuk cari amalan-amalan supaya tak bosan. Ibadat ni tak bagi bosan, kena tambah amalan. Tambah amalan sunat baru tak bosan. Kalau tak ditambah amalan sunat, statik sembahyangnya. Kuliah kulhu, tak salah. Perbuatannya sama. Memanglah tak ada perbuatan yang ditambah. Tapi waktu tu kita akan cuba improvekan apa yang kita buat. Dalam angkat takbir kita, dulu kita duk angkat biasa. Lalu kita cuba bagi kena dengan tepat. Tak. Pakaian kita. Jadi itu yang dikatakan supaya tidak bosan ibadat dan amalan yang kita buat. Baik. Sejarah. Ni, setiap hari kematian menjadi nasihat yang bermanfaat. Di cincin siapa tu leh? Sayyidina Osman kan? Bukan. Cukuplah mati kafa bil mautil kafa al maut bil kafa bil mautil mau'izah. Lebih kurang lagu tu lah. Sayyidina Umar memadailah kematian sebagai peringatanku. Dia buat cincin, dia tulis ayat tu lah. Tak tulis ayat tu. Boleh juga kalau pihak kidah buat satu baju kan, tulis ayat kafa maut bil mautil mau'izah. Kan? Dia jadi satu tema. Sayyidina Umar buka cincin, kita hutang baju. Jadi orang hak baca pun, dia ni hebat ni, geng-geng ingat kubur ni. Geng-geng kubur mereka ni. Geng-geng di kubur mereka ni. Nampak? Lagi rancak buh gebetuk batu nisan tu. Pam dua tu. Ibu ayah pernah pergi tak? Pondok Gajah Teriak Baba Khairanat. Saya baru ni pergi ikut kelas Baba yang sepanjang. Lepas tu isteri dan anak-anak dia duduk di dekat satu pondok depan rumah Baba Khairanat. Jadi bila habis kelas tu saya pergi kat isteri. Anak saya yang nombor 2 dia diri atas satu tempat tu dan saya tengok ada kubur. Ada kubur, memang bentuk kubur. Kemudian siap ada batu nisan, ada tulis nama. Lepas tu saya turun nak suruh turun ni atas kubur ni. Saya baca nama Khairul Anwar bin Syafi'i. Ni Baba Khairul baru nampak tadi. Baru nampak tadi kubur dia duduk tang ni. Maknanya Baba Khairul Anwar punya dia nak bagi ingat tentang kematian dia. Dia letak simbolik kubur, batu nisan sekali dengan nama dia, terim dua boy. Batu nisan sekali dengan nama, tulis tarikh lahir lah. Tarikh wafat tak tulis. Kita duk baca lama-lama Khairul Anwar bin Syafi'i. Saya pun buka kitab dia. Khairul Anwar bin Syafi'i ni Baba Khairul ni confirm ni memang hidup lagi. Nampak hidup lagi. Tapi kenapa ada batu nisan yang datang tu? Ada batu nisan, memang bentuk kubur, ada batu nisan, ada dua batu, batu sini dengan batu sini. Betul-betul duduk pada arah kiblat tu. Kan? Jadi mungkin salah satu daripada cara ulama, termasuklah Baba Khairul Anwar, dia nak ingat tentang kematian dia. Bila dia dah keluar pada rumah, dia tengok kubur dia dulu. Aku akan kembali ke sini. Gitu. Ibu jangan buat itu, beli batu nisan tak pamintu. Tak pamintu. Jahanam mak yo, anak main rumah tak berani. Mati kan hidup dah ni kan. Tapi itu satu benda yang bukan kita jadikan gurauan, kita jadikan benda tu sebagai mau'izah, peringatan untuk diri kita. Masing-masing boleh guna cara. Kan kalau di handset orang dia boleh bubuh gambar kubur. Gambar kubur, gambar bentuk kubur ke apa kan. Kita duk bergambar kita ya. Tengok gambar kita tak kesudah senyum. Cuba tak gambar kubur nak senyum. Tak ada nak senyum lah tengok mak kubur. Tengok mak kubur buat takut dah. Jadi buh gambar kubur kat kita punya handset. InsyaAllah. Baik. Sejarah mencatatkan bahawa Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah Abbasiyah yang pernah mencabar awan bergumpal supaya menurunkan hujan di negerinya, telah membangun sebuah istana megah di Baghdad. Kemudian dia menjemput para penyair ke istananya dan berkata, masuklah dan berikanlah sanjungan kepadaku. Siapa ni? Khalifah Harun Ar-Rasyid. Mereka pun menghadiri jemputan khalifah. Semua penyair memuji keindahan istana itu, kecuali seorang penyair zuhud yang bernama Abu Al-Itahiyah.
Kena tengok juga hak bahasa Arab. Lagi nama dia hak lain, kita pergi sebut nama lain. Nah, kalau sodaqu atas ni. Okey. Okey. Dia namanya Abu, dalam ni tulis apa? Aitahiyah. Dia Abul Aitahiyah, ain ta alif ha ya ta. Alif lam ain ta alif ha ya ta marbutah. Al-Aitahiyah. Dan berkata, dia kata kalau dalam bahasa Arab sebut aishma badalaka saliman, silakan kamu hidup bersenang-senang sesuka hatimu fi zilli syahiqatil qusuri, di dalam naungan tembok istana yang tinggi ini. Sayyidina Harun pun tersenyum dan wajahnya berseri-seri mendengar nasihat singkat tersebut. Bahkan dia meminta Abu Al-Aitahiyah menambah sanjungan itu. Kata Al-Imam Abu Al-Aitahiyah meneruskan, semua kehendakmu pasti akan segera dipenuhi, sama ada pada malam hari maupun di kala siang hari. Sayyidina Harun Ar-Rasyid berkata, tambah lagi kata-katamu itu. Al-Imam Abu Al-Aitahiyah meneruskan, namun jika nafas telah turun naik di tenggorokan dan bunyi sakarat telah terdengar dengan perlahan, pada saat itu kamu pasti insaf dan sedar diri bahawa kamu memang benar-benar terpedaya. Fahunaka ta'allama mauqinan ma kunta illa fi ghurur. Ayat dia. Pada saat itu kamu pasti insaf dan sedar diri bahawa kamu memang benar-benar terpedaya. Nasihat ini benar-benar membuatkan Khalifah Harun Ar-Rasyid terkejut sehinggalah dia menangis dan kemudian dia tidak sedarkan diri dan jatuh pingsan. Mana satu dulu? Nangis dulu ke? Pingsan dulu ke? Tak sedar diri dulu? Nangis dulu. Kemudian jatuh pingsan hingga tidak sedarkan diri. Tak kala Sayyiduna Umar bin Al-Khattab menghampiri kematian, dan tentulah kamu mengetahui apa punca sebenarnya penyebab kematian Sayyidina Umar. Tidak syak lagi kematian sahabat-sahabat Nabi hanya ada dua kemungkinan. Ada kalanya mati Siddiq meyakini ajaran Rasulullah SAW dengan keyakinan yang sebenar, dan ada kalanya pula mati syahid, mati semasa berjuang kerana membela Allah dan Rasulnya. 4 orang sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar mati macam mana? Mati dibunuh ke? Tak. Sayyidina Umar dibunuh. Sayyidina Osman dibunuh. Sayyidina Ali bunuh. Nampak tak? Jadi bukan senang hidup dalam berjuang pada jalan Allah. Kata guru kami yang tercinta, nak tahu ikhlas tak ikhlas dia berjuang di jalan Allah, selagi mana dia tak difitnah, selagi mana dia tidak disihir, selagi itulah belum diterima jalan dakwah dia. Kita dengar lagu tu ketak perut tu. Nak kena fitnah dulu, kemudian nak kena sihir dulu. Banyak tutup guru kita sihir belakang kena. Ustaz Dufri pun tak larat kena dah. Jadi itu tanda Allah Ta'ala terima dakwah mereka. Tak difitnah. Berapa ramai tutup guru kita kena fitnah. Yang terkini pun ada. Kita tak sebut pun semua orang tahu dah. Dah kena fitnah, kena sihir pula. Jadi benda tu sinonim dengan pendakwah. Perniaga macam tu juga. Peniaga pun macam tu juga. Nak tengok dia ikhlas berniaga kerana Allah Ta'ala, sampai satu masa orang hasad dengan dia, orang sihir dia.
Selagi tak kena sihir, adakah dia kira berdakwah apa berniaga dia ataupun berdakwah dengan tidak ikhlas? Bukan juga. Tapi antara alamat sihir, alamat ibadah dan perniagaan dia tu diterima Allah ketika mana dia mendapat ujian, fitnah dan juga sihir. Kita berhenti sampai bawah ni sikit. Lagi 3 minit. Sesiapa yang berjumpa dengan seorang daripada mereka, pastilah berkata, sungguh aku menjumpai pemimpin mereka. Dia bagaikan bintang di langit yang menjadi petunjuk dan sebagai panduan bagi pejalan kaki di permukaan bumi. Alangkah ramainya orang kaya mati. Dia mati kerana kegemukan. Mujur duk kita ni. Jadi dia mati sebagai pejuang makanan. Mujur. Dia mati dalam keadaan terhina kerana matlamat hidupnya hanyalah demi mengenyangkan perut dan memenuhi kehendak mulut semata. Dia mujur banyak tang kita. Kan makan tak banyak. Kan bukan jenis pejuang makanan. Tapi orang jamu makan nak tu. Kembalilah kepada kisah Sayyidina Umar. Pada suatu ketika dia menunaikan ibadah haji, dia berdiri sambil bertafakur di sisi mihrab dan mengangkat kedua belah tangannya. Sayyidina Umar adalah seorang khalifah. Kepalanya beruban kerana menegakkan keadilan. Badannya kurus kerana memikirkan kemakmuran. Ketampanannya hilang kerana beribadah kepada Allah, sehingga air matanya membekas pada kedua belah pipinya. Dia adalah seorang yang jujur dan pembela yang benar, sama ada di malam hari maupun pada waktu siang hari. Tengok apa jenis ciri-ciri Sayyidina Umar dalam jangka masa hidupnya sebelum dia wafat. Satu, dia berdiri sambil bertafakur di sisi mihrab, mengangkat kepalanya beruban kerana menegakkan keadilan. Satu. Badannya kurus kerana memikirkan kemakmuran. Ketampanannya hilang kerana beribadah kepada Allah, sehingga air matanya membekas pada kedua belah pipinya. Jadi ini ciri-ciri kematian yang ada pada Sayyidina Umar. Dia adalah seorang yang jujur dan pembela benar, sama ada di malam hari maupun pada waktu siang hari. Ketika itu dia berdoa, Ya Allah, rakyatku ramai yang hilang, kekuatanku mula melemah dan ajalku sudah hampir tiba. Oleh itu wafatkanlah dalam keadaan tidak lali dan tidak difitnah. Ya Allah, aku mohon kepadamu syahid di jalanmu dan mati di negeri Rasulmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Maksudnya, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, nescaya itu lebih baik bagi mereka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Jadi kita berhenti dulu sampai takat ni. InsyaAllah, moga-moga ada hasil dan manfaat yang terbaik apa yang telah kita kongsikan berkaitan dengan kitab yang kita baca. Ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sekalian, sebelum kita tutup, saya ada 2 pengumuman, khususnya bagi mereka yang mendengar secara tontonan live. Yang kedua saja. Yang pertamanya, pihak kami iaitu pihak Kidaf ingin memohon jasa baik para dia minta kita untuk maklumkan baik mengenai wakaf dan atau sumbangan untuk pembangunan kompleks Islam Darul Faizin Kidaf ketika sedang di dalam nama tak baca tu. Jadi pihak Kidaf nak minta wakaf dan sumbangan untuk pembangunan kompleks Islam Darul Faizin Kidaf. Yang pertamanya, projek yang akan dijalankan ialah bangunan 2 tingkat merangkumi asrama dan kantin untuk pelajar tahfiz lelaki. Yang kedua, bangunan 3 tingkat merangkumi asrama, kelas, musalla dan kantin untuk pelajar tahfiz perempuan. Yang ketiga, bangunan 10 unit rumah warga mah. Masya Allah. Yang ni saya sangat setuju. Pembelian tanah keluasan lebih 2 ekar sebagai tapak rumah warga emas dan bangunan akademik pelajar perempuan. Kos pengurusan dan pembiayaan pelajar. Dana yang diperlukan adalah mencecah
Lebih kurang tak banyak mana 5 juta ringgit sahaja. 5 juta je pun. Ringgit Malaysia. Baik. Jadi kita sangat mengalu-alukan bagi orang yang menonton live ataupun yang hadir ke majlis kita pada hari ini untuk sama-sama menyumbang. Ingat, harta tidak boleh dibawa mati. Jadikan ia sebagai saham yang kekal abadi, yang berterusan sehingga kita boleh menikmati apa-apa yang kita nak ialah syurgawi yang sentiasa kita tunggu dan kita nanti-nanti. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kalau suruh ulang tak kena dah ayat, kan? Jadi ala kulli hal, itu saja daripada saya. Mohon ampun dan maaf. Dan pengumuman yang kedua, insya-Allah bulan hadapan kita mungkin tak ada kuliah duha. Sebab bukan saya tak ada, takut kidah orang tak ada. Pasal 14 hari bulan mengundi. Saya sebut tak ada ni mungkin boleh ganti, kan? Tapi saya sebut yang tu lah. 12 ke 14? 12 mengundi. Jadi saya pun tak tahulah orang di sini ada ke tak ada, kan? Kalau ada saya mari, kalau tak ada saya tak mari. Jadi kalau berhajat saya mari juga, insya-Allah. Cuma sebut siap-siap lah. Sebut siap-siap lah. Pasal mana nak tahu mengundi. Semangat tak habis lagi, kan? Jadi yang tu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alana ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma akrim hadhihi al-ummatal muhammadiyah bi jamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afin ummata sayyidina Muhammad. Ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Ya Rabbi kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulli syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa a'tina kulli syai'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.